Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar anak-anak tahun 4 Seri Al-Furqan yang Ustaz kasih sekalian? InsyaAllah kita akan teruskan kelas kita pada pagi ini dengan kelas sains bagi minggu yang kedua. Alhamdulillah, minggu lepas kita telah pun masuk bab 1, kemahiran saintifik ya, di bawah tajuk kemahiran proses sains. Dan seperti yang telah Ustaz sebutkan, dalam proses sains ini, kemahiran proses sains ini, semuanya ada 12 kalau kita boleh lihat. Dan dalam tahun 3 kita telah pelajari, ataupun anak-anak pelajar telah pelajari 6 daripadanya ya. Siapa yang masih ingat 6 tu? Okey, yang pertama ialah memerhati. Kemahiran memerhati, iaitulah kemahiran menggunakan deria untuk mengumpul semua maklumat dalam pembuat pemerhatian. Ini termasuklah penglihatan, deria hidu, rasa, dengaran dan juga sentuhan. Itu yang pertama. Itulah pun kita buat latihan dalam buku latihan. Seterusnya, yang kedua ialah mengelas. Bagaimana kita mengumpul objek mengikut persamaan. Yang mana dalam kumpulan yang sama ada ciri-ciri yang sama, maka kita kelaskan dalam kumpulan yang sama. Dan yang mana ada perbezaan dikelaskan dalam kumpulan yang lain mengikut ciri-ciri sepunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemahiran proses sains yang ketiga adalah mengukur dan menggunakan nombor. Di mana kita belajar bagaimana menggunakan unit dan alat piawai yang betul bagi setiap ukuran dan juga sukatan yang kita perlukan. Menggunakan alat yang betul, pembaris, misalnya untuk mengukur panjang, menggunakan jam untuk mengukur masa dan seumpamanya. Seterusnya yang keempat telah pun kita pelajari pada minggu yang lalu sebagai ulang kaji, dan juga sebenarnya adalah silibus yang telah pun dipelajari pada tahun 3, subjek sains tahun 3. Yang keempat, kemahiran proses sains KPS adalah membuat inference. Membuat inference adalah kemahiran sains di mana kita memberikan sebab ataupun kesimpulan awal di atas satu pemerhatian. Apa yang berlaku? Memberikan sebab kenapa fenomena ataupun pemerhatian itu kita dapati ia berlaku. Ini dalam buku aktiviti yang lepas, dalam tugasan minggu lepas, ada kita misalnya kita melihat bagaimana magnet menarik klip kertas dan juga paku, tetapi tidak menarik kertas kerana puncanya adalah kerana diperbuat daripada logam dan kertas diperbuat daripada bahan bukan logam. Itu antara inference yang kita boleh buat. Baik, seterusnya yang keempat, yang kelima adalah meramal, yakni meneka secara saintifik. So, tekaan yang dibuat atau ramalan yang dibuat adalah berdasarkan graf, data, pola, iaitu mestilah secara saintifik, bukan ramalan yang dalam bentuk teka-teki. Itu bukan. Yang keenam, kemahiran saintifik yang telah pun dipelajari dan diulang kaji pada minggu yang lalu ialah berkomunikasi. So, kemahiran proses sains dan maksud komunikasi ialah bagaimana kita membentang maklumat, pemerhatian yang kita dapat dengan kaedah yang paling sesuai. So, ada data yang kita lihat dibentangkan dalam bentuk jadual. Ada yang lebih sesuai dibentangkan dalam bentuk carta pie yang bulat tu, macam kek tu. Ada yang maklumat pemerhatian itu lebih sesuai dibentangkan dalam bentuk carta palang misalnya. Jadi inilah kemahiran yang mesti kita kuasai. Baik, kita akan teruskan pada tahun ini, tahun 4 ini dengan mempelajari 6 lagi
KPS, kemahiran proses sains. Dan pada hari ini kita akan memberi tumpuan kepada kemahiran proses sains yang ketujuh, iaitulah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Jadi anak-anak pelajar boleh rujuk buku teks tahun 4 ya, pada muka surat 6 dan 7. Jadi muka surat 6 dan 7 akan menjadi rujukan untuk kelas kita pada pagi ini. Baik, apa yang dimaksudkan dengan menggunakan perhubungan ruang dan masa? Baik, dapat kita tengok situ sama seperti yang ditulis dalam buku teks, iaitulah kemahiran memerihal perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter. Dan parameter itu contohnya seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Boleh faham tak maksud ni? So maknanya kita melihat perubahan sesuatu kejadian ataupun objek berdasarkan parameter tertentu. Maksudnya kita lihat ada perubahan pada beratnya. Ada perubahan tak pada isi padunya? Ada perubahan tak pada saiz dia? Ada perubahan tak pada bentuknya? Ada perubahan tak pada arahnya? Ada perubahan tak pada lokasinya? Mengikut urutan masa. Dan masa ini sentiasa berjalan. Maka sebab itulah kita akan lihat dalam menggunakan perhubungan ruang dan masa, istilah yang akan digunakan ialah apabila ataupun semakin bertambah masa ataupun apabila bertambah masa, apakah parameter yang berubah? Ataupun boleh diringkaskan seperti berikut. Perhubungan ruang dan masa memerihalkan perubahan parameter. So, Ustaz sebutkan tadi, parameter itu boleh jadi bentuknya, isi padunya, lokasinya, arahnya, saiznya, kan? Mengikut urutan masa. So, ini yang dimaksudkan dengan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kemahiran proses sains yang ketujuh. Baik. Kita lihat. Sini contohnya. Kita ada aiskrim. Okey, Ustaz muka Ustaz kat sini. Okey. Masa. Itu dia tulis U. Okey, sinilah. Okey. U. Memerihalkan perubahan. So, kata kuncinya adalah U. Apa yang berubah? U. U. Kemudian P. Parameter. Apa yang berubah itu? Pertama, kita nak lihat perubahan. Perubahan itu macam mana? Semakin kecil, semakin besar, semakin banyak, semakin kurang, semakin bertambah, semakin panjang, semakin pendek. So, apa bentuk perubahan? Dan apa yang berubah? Parameternya apa? Isi padunya kah? Saiznya kah? Bentuknya kah? Lokasinya kah? Isi padunya kah? Dan seterusnya mengikut urutan masa. So, ini yang dimaksudkan. Kita akan tengok contoh. Misalnya aiskrim. Ya? Aiskrim. Dalam buku teks itu nanti ada. Kita akan jumpa. Apabila kita misalnya dalam buku teks diletakkan. Contoh. Ya, ini yang ada dalam buku teks kamu. Pada muka surat 6. Ya. Okey, Ustaz tak mana muka Ustaz ni. Okey, kat situ. Okey. Apakah perubahan yang dapat kamu perhatikan apabila sebatang aiskrim diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit? Okey, ini sama gambar seperti dalam buku teks ini. Okey. Apabila kita keluarkan aiskrim daripada peti sejuk, dia dalam keadaan beku dan keras. Ya. Dibiarkan di bawah matahari selama 10 minit. Apa yang berlaku? Selepas 10 minit, apa yang berlaku? Kita akan dapati sebahagian daripada aiskrim itu sudah mula mencair. Dan apabila setelah 20 minit, maka lebih banyak bahagian yang mencair. Maka pemerhatian yang kita boleh buat dan kita katakan dalam istilah sains, kita akan dapati, kita sebutkan tadi, perubahan yang kita nak lihat, parameternya adalah bentuk, apa lagi kita tengok, parameternya adalah ya, ini parameter yang kita nak lihat. Adakah lokasinya berubah, arahnya berubah, bentuknya berubah, saiznya berubah, isi padunya berubah atau beratnya berubah.
So, dalam konteks aiskrim, yang berubah dalam konteks aiskrim, tadi kita akan dapati bahawa bentuknya berubah. Jadi, M itu apabila masa bertambah, P parameternya adalah bentuknya. Bentuknya berubah. Apa perubahan yang berlaku? U itu adalah ubah. Perubahan yang berlaku ialah bentuknya tidak lagi sekata. Jadi, kita dapat buat satu kesimpulan. Apabila masa bertambah, bentuk aiskrim bentuk aiskrim menjadi tidak sekata. Apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata. Itu satu parameter dari sudut bentuk. Parameter yang kedua yang boleh kita lihat berlaku perubahan adalah pada saiz aiskrim. Maka kita boleh juga menyebut apa berlaku pada saiz aiskrim. Setelah masa bertambah daripada 10 minit kepada 20 minit, kita akan dapati saiznya semakin mengecil. Kerana sebahagian daripada aiskrim itu mencair. Maka kita boleh sebut dalam mengungkapkan perhubungan ruang dan masa dalam kes aiskrim ini adalah apabila masa bertambah, saiz aiskrim semakin mengecil. Ini bagaimana kita membuat hubungan ruang dan masa dalam melihat sesuatu fenomena ataupun kejadian. Okey. Jadi dalam kes aiskrim ni ada dua perkara. Yang pertama, bentuknya menjadi tidak sekata setelah berlalunya masa, dan juga saiznya semakin mengecil apabila berlalunya masa. Jadi apabila masa bertambah. Jadi untuk mudahnya dalam kaedah ini kita akan mulakan apabila masa bertambah. Kemudian kamu tengok apa parameter, saiznya kah, isi padunya kah yang berubah, dan kemudian nyatakan perubahannya. Apakah dia semakin kecil, apakah dia semakin besar, apakah semakin panjang. Okey. Kita lihat contoh yang lain. Okey. Ini tadi kita sebut dari segi bentuk aiskrim menjadi tidak sekata. Kalau tadi kita lihat apabila masa bertambah, saiznya mengecil. Satu lagi parameter yang kita lihat adalah pada bentuknya. Apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata. Kita lihat contoh yang lain. Misalnya pokok. Apabila satu biji benih pokok ditanam, pada hari kelima, kita akan nampak dia mula membesar. Pembesarannya berlaku. Okay. Pada hari yang ke-10, pokok itu menjadi lebih besar. Dan pada hari ke-15, pokok itu menjadi lebih besar. Itu satu parameter, iaitu dari segi saiznya. Saiznya bertambah. Jadi, M masanya adalah apabila bertambah masa, parameternya adalah saiznya ataupun ketinggiannya. Apa U? Jadi kita guna M masa, P parameter, U. Apa yang berubah? Berubah menjadi semakin tinggi. Jadi salah satu hubungan ruang dan masa yang boleh kita sebutkan dalam contoh ini adalah semakin bertambah masa, tinggi pokok semakin bertambah atau semakin tinggi, ataupun saiz pokok semakin besar. Perubahan juga kita lihat pada saiz batang pokok. Asalnya kecil, kemudian makin besar, dan makin besar. Makin besar. Jadi, maknanya saiz batang pokok semakin bertambah masa, saiz batang pokok semakin besar ataupun semakin bertambah. Ini parameter yang kedua. Parameter yang ketiga juga boleh kita lihat adalah pada bilangan daun. Kita lihat semakin bertambah masa, bilangan daun. Itu parameternya, bilangan daun, dan apa yang berlaku perubahan ialah semakin bertambah ataupun semakin banyak. Jadi ini contoh-contoh yang boleh kita nyatakan. Ya. Saiz anak pokok semakin besar. Jadi perubahan saiz anak pokok adalah parameternya. Ini salah satu parameter. So, parameter juga boleh dilihat pada ukur lilit ataupun saiz batang pokok. Boleh juga parameter yang kita pilih dilihat kepada bilangan daun. Kesemuanya bertambah apabila bertambahnya masa. Inilah bagaimana kita mengungkapkan perhubungan di antara ruang dan masa dalam kemahiran proses sains yang ketujuh ini. Boleh faham ya anak-anak? Okey, ini disebutkan tadi. Apabila masa bertambah, saiz anak pokok semakin besar. Ataupun kita boleh juga melihat parameter pada saiz batang pokok, ataupun kita melihat parameter pada bilangan daun. Apabila masa bertambah,
bilangan daun semakin bertambah. Okey, ini yang ada dalam buku teks kamu. Bagaimana dengan aiskrim itu? Apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata. Itu parameter pertama, bentuknya. Yang parameter kedua disebut tentang saiznya semakin mengecil. Okey, ini tugasan. Tugasan yang ustaz nak kamu buat dalam buku tulis. Buku tulis panjang Kita ada buku tulis panjang. Tulis itu untuk subjek sains, tugasan untuk minggu ini. Dinyatakan di situ, pertama, salin semula soalan berikut dalam buku tulis. Jadi kamu salin soalan yang ada kat sini. Ada 3 gambar, kamu lukis semula, tulis soalan dan buat kotak. Lengkapkan jadual itu dengan jawapan yang betul. Buat satu hubungan ruang dan masa yang kamu dapat lihat daripada ketiga-tiga kejadian ini. Dan hantar tugasan ini pada hari Jumaat, pada 5 Februari, hari Jumaat nanti. Ya. Jadi kamu boleh lihat, kita boleh lihat soalan ini. Ada 3 soalan, situasi ataupun kejadian yang dapat kita saksikan. Pertama, ketulan ais. Setelah 5 minit, kesemua ais itu mencair. Jadi kamu lihatlah apakah parameter yang ada kat situ. Dari segi saiznya, dari segi bentuknya, apakah perubahan yang berlaku. Jadi tulis kat jawapan kat situ. Dimulakan dengan perkataan semakin ataupun apabila bertambah masa. Kita mulakan dengan apabila bertambah masa, misalnya di situ ditulis selepas 15 minit. Apabila bertambah masa, apa perubahan yang kamu dapat lihat pada ais ketul itu? Perubahan bentuknya, perubahan saiznya, kamu nyatakan. Yang kedua, buah apple. Pertama, buah apple yang segar, dan yang kedua, setelah 20 hari, buah apple itu menjadi rosak. Jadi, lihat pada perubahan apa yang berlaku, yang boleh kamu nyatakan. Dan yang ketiga, pertumbuhan anak pokok. Minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga. Ini sebahagiannya telah kita bincangkan tadi. Kamu pilihlah salah satu parameter yang sesuai dan kamu nyatakan bentuk perubahannya. Jadi, itulah bagaimana kita mengungkapkan perhubungan ruang dan masa. Jadi, Ustaz rasa sampai sini saja untuk kelas kita pada hari ini. InsyaAllah, jika ada sebarang pertanyaan, boleh WhatsApp kepada Ustaz untuk kita berbincang. Dan Ustaz harap dapat siapkan tugasan ini pada hari Jumaat nanti, 5 Februari 2021. Hari Jumaat nanti, kamu datang hantar buku tulis latihan ini dan kamu boleh ambil semula buku aktiviti yang telah pun kamu hantar pada minggu lepas. InsyaAllah, berjumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri, jaga iman, jaga amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.